السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم اجعلنا متكلمين بلغات العربية فصحى ومتبحرا في علومها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين آمين آمين رب العالمين. Amin. Jadi alhamdulillah dengan rahmat dan keampunan dan bimbingan dari Allah dapat kita berkumpul bersama pada pagi ini dalam majlis ilmu. Jadi sebelum kita mulakan pengajian, kat sini Ustaz memperjelaskan baliklah. Hari ini kita punya jadual, Ustaz ada 4 kelas kan? 4 kelas. 2 yang tadabbur talaki Quran. Biasanya 2 pagi-pagi kan. Salah satunya kita tukar pada tadabbur lah. Tadabbur ni surah An-Naba. Kita masuk tadabbur ni kita nak faham, kita pun dah latih dalam makhraj kan. Setiap hari pagi kita baca dan kita ada latihan untuk makhraj yang selalu tu lebih kurang 3-4 tahun ni lah kan. Alhamdulillah ramai jemaah kita dah mahir dalam sebutan makhraj, sifat huruf dan tajwid. Jadi bila dah okey 2 kali khatam kan, kita buat satu pembaharuan, kita masuk tadabbur pula. No. Salah satu daripada talaki pagi tu ada 2, kita buat satu tadabbur, satu talaki. Dan fiqh yang saya ajak tu malam maghrib ada 2. Maknanya salah satu dari fiqh tu pun kita buat talaki juga. Sebabnya Ustaz Zaki ambil kitab Sabilal Muhtadin dalam mata pelajaran fiqh, dan lebih mendalam lagi daripada kitab yang Ustaz ajak selalu tu. Kitab fiqh manhaji tu dia asas lah kan, lebih mendalam. Jadi kita nak selaraskan, kalau boleh semua kita punya subjek ada lah. Al-Kabair pun kita dah masuk dah, alhamdulillah. Lepas tu kita dah masuk, kita ada sirah. Ada sirah yang mana Ustaz Izul akan ajak Syama'il Muhammadiyah, kitab tentang sifat-sifat Nabi, akhlak Nabi kan. Dan kita juga masuk ada tasawuf, tukar dengan Ustaz Amin kan, yang Ustaz baru lah kan, akan ajak kita tasawuf dan tauhid. Kita ada Ustaz Zakir dan Ustaz Izul masih lagi ajak tauhid. Jadi kita nak seimbangkan lah, kita punya subjek semua ada insya-Allah. Jadi yang mana kita sambung pembelajaran kita pada malam yang lepas. Itu kita buat itu malam fiqh, yang gantikan fiqh dengan tadabbur. Jadi untuk tadabbur saya guna kitab ni lah. Kitab ni satu lagi dia cetak tu tahun 2020. Terbitan pertama 2018, cetakan kedua 2019 dan cetakan ketiga 2020. Dan kalau kita tengok kat Shopee dia sold out semua, habis. Kalau ada siapa yang dapat info kat kedai mana ada jual banyak, boleh habaq Ustaz lah. Sebab dia tafsir yang kita pakai ni Buya Hamka punya juga, yang selalu Ustaz bawa tu. Tapi dia bentukkan satu juzuk. Yang selalu tu yang warna hijau tu boleh pakai, tapi dalam dia macam karangan. Bentuk yang Buya Hamka tulis tu macam karangan. Dia memang kalau ada setengah orang agak membosankan nak baca ataupun susah nak faham. Sebab dia punya perenggan-perenggan tu kadang kita kena baca 2 perenggan baru kita faham apa yang nak dicerita oleh pengarang. Kan Buya Hamka kan dia punya bahasa memang cantik kan, bahasa yang berbunga, bermadah kan. Macam kita guna ni dah dia bagi siap-siap. Dia bagi ayat kita baca, kemudian dia ada ayat dia bagi tafsir satu persatu lah kan, satu-satu dia buat satu bentuk point, macam point. Jadi Ustaz bincang dengan Cikgu Ramli lah, sebabkan susah nak dapat kan, kat Shopee pun tak ada, Lazada lagi tak ada kot. Lepas tu kita tengok kat kedai pun tak ada jual. Yang ni ada yang Ustaz punya ni kat Yamani ada, kat Bagan-Serai. Tapi baru-baru ni Cikgu Ramli tanya tak ada, habis. Memang laku lah. Dia biasanya dia keluar sekali dengan 30 juzuk, tapi dia boleh beli satu-satu, cetakan yang satu-satu tu dia ada. Tapi tak tahulah, mungkin dia tak cetak dah
kan, kilang tak cetak ataupun lambat cetak, ataupun permintaan ada baru dicetak kan. Sebabnya tak ada kat kedai-kedai lain kita tengok memang tak ada. Jadi Ustaz bincang Cikgu Ramli, kita mungkin akan photostate dalam 2 ke 3 surah untuk nak dapatkan ni lah kita punya kitab gitu. Jadi ni kita boleh baca lah ramai-ramai. Buka surah An-Naba, kita mulakan dengan surah An-Naba, kita sambung itu, dan lebih kurang 5 ayat lah. Lepas tu kita akan tadabbur. Okey, ikut Ustaz baca lah. Kita buka surah An-Naba. Nak pakai Quran boleh, tak pakai tak apa. Kalau yang hafal tu tak apalah, terus kan. Okey, kita mulakan surah An-Naba. Kalau kita tengok dia juzuk 30 masuk. Kita tengok dalam muka surat apa itu, saya tengok dalam handphone ya. Dalam apa? Okey, juzuk 30 582. 582. Dalam Quran 582. Sebab kita nak faham dari huruf ke huruf nah. Boleh je kalau kita dengar kita faham juga insya-Allah. Okey, ikut Ustaz baca 5 ayat ni. Ustaz baca kemudian ikut Ustaz baca dulu kemudian ikutlah. Kita tak baca serentak lah. Kita tak baca serentak, kita baca ikut Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Anin naba'il 'azim. الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون Sadaqallahul azim. Okey, kita tengok pada ayat yang pertama ni. Ini saya ulang balik lah, sebab itu pun kita macam nak berderah. Banyak sangat maklumat yang saya sampaikan. Okey. Surah An-Naba, apa maksud An-Naba? Ini adalah berita. Naba ni berita. Naba TV3 kita berita TV3. Naba TV1. Nak bagi senang ingat, Naba tu adalah berita. Ayat ni yang mana? Surah yang ke-78. Dia ada 40 surah yang ke-78, ada 40 ayat diturunkan di Mekah. Biasanya ayat yang diturunkan di Mekah Allah menceritakan dan Allah khitabnya kepada, khitab ni mana ditujukan kepada musyrikin Mekah, lebih pada musyrikin. Cerita tentang apa? Tentang akhlak, tentang tauhid, tentang hari kebangkitan, yaumul, hari kiamat. Okey, kita tengok terjemahan dan juga tadabburnya. Okey, kita mulakan dengan bismillahirrahmanirrahim, kemudian kita masuk terus amma yatasaalun. Tentang apakah mereka bertanya-tanya. Ini orang musyrikin Mekah. Mula-mula starting dia amma, tentang apakah? Yatasaalun. Mereka bertanya-tanya. Kalau jemaah kita, kalau kita tengok Quran, biasanya nampak tak depan dia mula dengan ya, ataupun belakang dia ada waw nun. Ya tu menunjukkan perkara itu sedang berlaku. Kalau kita kata fi'al mudhari', perkara yang sedang berlaku. Contoh saya kata perkataan dia dhahaba. Dhahaba, dia telah pergi. Yadhhabu, tukar ya, sedang dia pergi. Ja'ala, dia jadi, maknanya jadi, menjadikan. Tambah depan, itu tambahan. Yaj'alu, sedang dia menjadikan. Wa'unu ni kata mereka, cerita pasal mereka semua, sedang mereka itu menjadikan. Yaj'aluna, tambah wa'unu mula belakang, menunjukkan ramai sedang menjadikan. Yadhhabuna, ramai, sedang ramai orang itu
mereka itu pergi. Perkataan dia ada satu, dhahaba, tambah ya depan sedang, waw nun belakang menunjukkan bahawa ramai, menunjukkan depa semua. Sedang mereka lah, sedang mereka itu pergi. Jadi kalau kita tengok yatasaalun, perkataan asal dia apa? Sa'ala. Sa'ala ni kalau kita kata bahasa Melayu soal, soal jawab, ataupun kalau soal sa'ala dalam bahasa Arab dia kata bertanya-tanya, bertanya satu. Sedang mereka bertanya letak ya, tapi sini ada inilah, kalau kita baca sorof dia kata wazan ni dia kata macam nak cerita yang tu tak apalah, kita ambil yang nahu dulu. Sorof ni pening sikit. Tambah ya, sedang mereka itu bertanya, sa'ala ni bertanya-tanya, sedang mereka, kita tengok waw ni belakang menunjukkan bahawa mereka, ya depan sedang mereka bertanya-tanya. Itu tentang apakah mereka bertanya-tanya, tentang apakah sedang mereka itu bertanya-tanya. Itu yang dimaksudkan dengan ayat yang pertama. Kalau kita tengok di Quran memang ada waw nun belakang selalunya, menunjukkan bahawa ramai. Ya maknanya sedang, itu panggil fi'il mudhari', kata mana perbuatan yang sedang berlaku. Okey, boleh jelas lah. Kalau kita masuk sikit-sikit lah, kita nak faham Quran kan, tadabbur, kita masuk sikit-sikit yang penambahan daripada perkataan asal. Okey, kita tengok dia punya tadabburnya pula. Tentang apakah mereka bertanya-tanya, atau soal apakah yang mereka pertengkarkan di antara sesama mereka. Ini musyrikin Mekah. Tiba-tiba satu hari mereka kecoh satu di balai Nadwah panggil, tempat kumpulnya orang ramai. Ini musyrikin kat situ dah ada Abu Lahab, ada Abu Jahal, Abu Sufyan, yang mana mereka ni tertanya-tanya, kecoh satu hari tu. Macam saya bagi contoh lah, kalau kita ada isu kat sini, ada orang jatuh pingsan, kecoh tak kita punya masjid? Kelang kabut tak? Masih kelang kabut. Tertanya-tanya, orang duduk belakang kata kenapa dia pingsan. Muslimat yang tanya kenapa dia pingsan. Yang ni memang ada satu berita kata yang mana yang ni, tapi yang ni kata yang depa mempertengkarkan itu, depa berselisih atau depa tanya-tanyakan itu, ini adalah berkaitan dengan satu cerita ni, an-naba, satu berita yang datang kata. Okey, kita tengok. Atau soal apakah yang mereka pertengkarkan di antara sesama mereka. Mengapa mereka jadi bertengkar tidak berkesudahan? Sama-sama musyrikin ni gaduh. Ada yang cakap macam ni, ada cakap macam ni tentang berita tu, an-naba tu. Satu berita, satu benda yang mana datangnya kecoh pada hari itu di sekitar Kaabah Bani Quraisy itu. Di kata haul Kaabah, yang dekat kawasan di tanah haram, tanah suci Mekah. Sesama musyrikin gaduh kata, masing-masing kata macam ni, masing-masing kata macam ni. Yang mereka bertanya-tanyakan, yang mereka mempersoalkan menjadi buah tutur di mana mereka berkumpul sesama mereka, iaitu kaum Quraisy, itu ialah tentang satu berita. Kalau kita tengok anin naba'il azim, kata tentang anin, tentang naba. Inilah bagaimana surah ni keluar atas nama an-naba, atau dinamakan an-naba, satu berita. Naba'il azim, azim macam apa? Besar, kata besar. Naba berita, ingat, naba berita tentang satu berita yang besar. Tengok Quran kita, anin naba'il azim. Anin ni makna tentang, naba itu berita, al-azim itu besar. Jadi kita dapat faham lah apa kalimat dah dapat dah ni kan. Okey, tentang satu berita yang besar, kata adalah satu berita bagi kaum Quraisy ini di Mekah itu, iaitu ketika Muhammad sallallahu alaihi wasallam anak Abdullah, kata, yang mereka kenal sejak dari masa kecilnya sampai masa remajanya. Mereka tahu Nabi ni satu orang yang dari kecil ni seorang yang amanah, seorang yang baik. Nabi ni kalau kita tengok dalam kaum Quraisy ni, dia pun nak jadikan Nabi ni sebagai pemimpin kaum Quraisy yang diharapkan oleh kaum Quraisy. Nabi satu orang yang amanah, yang boleh pegang hati orang. Nabi juga pandai menternak, Nabi jaga kambing. Nabi juga satu orang yang pandai berdagang, satu orang yang amanah, sehingga Quraisy menggelarkan dia Al-Amin di Mekah ketika itu kan. Jadi yang ni dah jadi satu berita besar ni.
Satu orang yang dia harap-harapkan menjadi pemimpin bagi kaum Quraisy, yang menjadikan dia, nak jadikan nama Muhammad ini sebagai satu orang pemimpin yang untuk dalam penyembahan berhala, tapi dia telah bawa satu fahaman yang lain. Inilah siapa dia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita kata kita rasul kita itu yang mereka kenal sejak dari masa kecilnya sampai masa remajanya, lalu meningkat dewasa sehingga berusia lebih dari 40 tahun. Dia kenal betul dengan Nabi, semua kenal. Bani Abdul Manaf, yang ni orang antara yang ramai di kalangan keluarga Nabi ni pemimpin kabilah yang besar. Kalau saya duduk di Jordan tu, dia ada kabilah tau. Dia ada kabilah ni, kalau kita tengok dia kabilah ni, dia punya macam kita lah. Kita sandarkan kalau kita Bukit Jana ni semua dia beradik. Semua Pak Melakang, Ustaz Mak Melakang, ada 2, 3, 4, 5 pupu. Masa saya duduk kat Jordan, dia ada nama satu kabilah yang saya duduk, namanya Surairah. Surairah ni, dia pun ni ramainya peguam orang dia, dan banyak juga pensyarah di kalangan nama Surairah. Dia pun antara kabilah yang hebat lah. Kalau kita satu lagi nama kabilah Tarawneh. Tarawneh ni dia macam orang kampung sikit kabilah. Jadi kat sini dia pun perang. Kadang-kadang bila bulan Ramadan dia pun gaduh sesama. Tapi tak tembak orang, tembak guna peluru getah sama-sama. Itu macam-macam tu lah. Itulah kabilah. Dalam mana kat tempat yang saya duduk Mu'tah tu, ada satu kabilah di mana Surairah. Dia pun ni banyak orang-orang yang educated lah, orang cerdik pandai. Kalau Tarawneh ni kata dia banyak orang berkebun, tani. Jadi mereka ni banyak juga lah, ada selisih faham antara dua kabilah. Macam tu juga Rasulullah ni kabilah daripada Bani Abdul Manaf. Yang mereka Rasulullah punya kabilah orang yang kata yang diharapkan dalam yang memimpin dalam bangsa Quraisy ini. Dia banyak kabilah-kabilah. Kalau kita tengok kabilah yang hebat, itu kabilah yang mana Khalid Khuwailid. Sayyidina Umar kat situ. Kat situ ada Ikrimah. Adanya Abu Sufyan, satu kabilah dengan Khalid Khuwailid. Ummu Salamah, isteri Nabi, juga kabilah itu. Depa ni teror, cerdik dalam bijaksana dalam peperangan. Orang yang cengeng, orang yang kuat, orang yang bijaksana. Yang Bani Makhzub tak silap Ustaz, ada nama dah Bani tu. Dia Abu Sufyan, Khalid, Ikrimah. Dia punya kabilah ni memang kata kuat. Dia punya keluarga tu, kalau kita bagi dalam masyarakat, dia Ailah. Dia kata kabilah pun Ailah pun sama juga. Ailah Tarawneh, Ailah Surairah nama. Kita ada kat belakang nama kita sandarkan. Contoh nama-nama belakang tu letak nama kabilah, letak nama bapa tu, nama kabilah dah. Itu bangsa Arab sana. Jadi inilah yang mana cerita tentang satu orang yang daripada kecil dia kenal, dan sehingga dia meningkat dewasa, yang mereka dia mengharapkan satu orang ni, iaitu Muhammad, boleh memegang menjadi ketua pemimpin bagi Quraisy dalam hal agama, iaitu penyembahan berhala kan. Dia telah mengeluarkan satu pendirian yang berbeza sama sekali dari yang mereka harapkan. Oleh telah muncul satu orang yang bernama Muhammad bin Abdullah, ini anak kepada Abdullah, telah membawa satu fahaman, satu pendirian yang berbeza. Dia mengaku dirinya mendapat wahyu dari Allah. Satu orang ni bagi Muhammad, kata Rasulullah, Rasul kita, ketika itu dia kata kat Quraisy, kata aku telah membawa wahyu dari Tuhan. Dia mengaku malaikat Jibril telah datang diutus Allah. Dia kata kat Quraisy, orang Arab Quraisy kata dia jumpa orang Quraisy, kata Jibril datang menyampaikan wahyu padaku. Yang ni kata satu cerita yang saya ulang balik lah, kita bagi ingat. Yang mana Ja'far kan, ada satu hari sebelum Nabi hijrah ke Madinah, Nabi minta bantuan kepada Raja Najashi, Raja Habsyah. Yang Nabi utuskan Ja'far Tayyar, Ja'far Siddiq, yang seorang lagi sahabat dia, 2 orang utusan Nabi itu, sepupu Nabi lah Ja'far. Kemudian bagi kaum musyrikin ketika itu, Abu Sufyan yang belum memeluk Islam, dia jumpa yang ni Raja Najashi, yang mana dia masa dalam berhujah tu,
yang Islam dia sampaikan surat daripada Rasulullah yang ditulis oleh Ja'far, yang seperti mana yang Rasulullah pesan, minta perlindungan dan jangan bermegah-megah, dia kata. Kemudian dalam mempertimbangkan itu, satu ni pihak dia Abu Sufyan berada di kanan atau kiri lah. Kemudian kita ambil Ja'far di kanan, Abu Sufyan di kiri. Abu Sufyan dia minta pada Raja Najasyi supaya dia nak tangkap rombongan Islam, orang Islam yang meminta perlindungan di Habsyah ketika itu, nak tangkap. Kemudian Raja Najasyi, raja dia pandai, dia ada pendeta yang ramai. Kemudian di pihak Ja'far, di pihak Islam ada 2 orang ketika itu. Orang Islam masa itu masih lagi dalam sama ada nak diberi ataupun tidak. Kata Abu Sufyan pada Raja Najasyi, berilah depo pada kami nak balik orang kami. Jadi Raja Najasyi kata apa? Dia kata, apa benda yang menyebabkan macam ni? Masalah apa ni yang berlaku sehingga nak ambil balik depo ni? Orang Islam tak nak pergi. Orang Islam kata depo di pihak yang lain, kan? Raja Najasyi kata, tanya apa masalahnya, kan? Yang ni tentang kerasulan Nabi. Kemudian Abu Sufyan cerita, ada satu orang yang depa harapkan untuk menjadi pemimpin di kalangan depa, tiba-tiba telah mengaku bahawa dia adalah seorang rasul dan menerima wahyu dari Allah melalui Jibril. Jadi Raja Najasyi ni dia terkejut dengar. Terkejut bukan dia nak menafikan, bukan dia menafikan, kan? Bila dia dengar satu cerita, dia kata, sebelum ni ada tak orang yang macam tu daripada bangsa kamu, Arab Quraisy, sebelum ni? Dia tahulah sekali Ibrahim, tapi dia pun tak tahu pun cerita tu macam Rasulullah. Dia pun tak tahu pun Nabi Ibrahim dulu terima wahyu yang macam tu juga. Jadi Abu Sufyan kata tak ada sebelum ni, sejak beratus tahun dahulu tak ada pun orang yang macam ni. Dan mereka ni duduk macam kata bawah tempurung. Kalau mereka duduk Quraisy saja, bangsa Arab yang lain, mereka gaduh perang sama mereka itu. Mereka tak, orang luar tak masuk lagi kat situ. Byzantine kata tu, orang Rom semua tak masuk lagi kat situ. Mereka tak campur dengan orang. Kemudian Raja Najasyi ni dia panggil pendeta dia. Dia kata, alamat orang yang macam ni, yang datangkan satu pendirian yang berbeza, yang sebelum ni tak ada orang yang habaq dia tentang benda tu. Satu orang yang telah mengaku dia adalah Rasul dan dia telah mendapat wahyu dari Jibril, melalui Jibril daripada Allah. Ditanyakan kepada pendeta, Rasul yang terdahulu, Injil yang turun pada mereka, Taurat yang turun pada mereka, dan Zabur diturunkan pada mereka, yang mereka belajar dalam kitab yang asal Injil itu. Kemudian pendeta itu menceritakan semua Rasul yang terdahulu sama. Mereka akan menyampaikan, mereka kata, aku adalah Rasul, aku memberi peringatan pada kamu semua, aku sampaikan apa yang disampaikan oleh Tuhan. Jibril datang memberitahuku. Betul tak? Benar tak Rasulullah? Benar. Bangsa Arab, mana ada Rasul berbangsa Arab ketika itu? Sebelum itu tak ada lagi benda yang macam ni. Tapi tiba-tiba diakui oleh satu orang. Kalau kita Rasul palsu ramai. Dia tengok Rasulullah, dia kata dia Rasul. Sekarang ni Rasul Melayu, macam-macam Rasul dia kata, aku adalah Rasul. Itu dia ambil copy paste daripada Nabi punya cara dulu. Yang mana Rasulullah ni tak ada copy paste dari mana pun. Tak ada copy, tak ada sandaran lain. Melainkan ketika itu di mana, di Mekah itu, satu orang tiba-tiba mengaku Rasul. Cuba kalau kita nak buat satu benda yang baru, kan, kita nak mengaku kita ni satu orang yang hebat, kita buat satu benda yang baru macam Rasul, kata. Memang tak ada terlintas dalam kita punya idea kita. Itulah yang mana kemudian pendeta yang itulah Raja Najasyi. Dia kata, dia tak menafikan, dia kata ada Rasul telah dibangkitkan. Tapi dia tak beriman masa ketika itu kerana dia ada rakyatnya, kepentingan dalam rakyatnya. Itu benda tu betul, dia tahu telah bangkit satu orang Rasul. Bila kaji-kaji Injil, dia panggil pendeta dia, memang dalam Injil ada sebut akan bangkit satu orang Rasul. Itulah tibanya
permulaan bangkitnya satu orang Rasul Muhammad SAW. Itu permulaan cerita. Kemudian inilah Raja Najasyi ini dia masuk pada tahun ke-8 hijrah Nabi, lebih kurang macam itulah kan, di Madinah barulah dia memeluk Islam kan, sebab dia selesaikan masalah dia dengan rakyat. Kalau dia masuk Islam, kemudian rakyat dia macam mana, masing-masing tu rumah ambing kan, tu rumah ambing. Jadi inilah satu orang dikata tu dia telah mengeluarkan satu pendirian yang berbeza sama sekali dari apa yang mereka harapkan. Yang kita baca anin naba'il azim, daripada naba' ini berita al-azim yang besar, yang depok ini. Kita tengok ayat yang seterusnya. Okey, ini kita syarah dulu dia punya apa yang disampaikan oleh satu orang ni. Kata dia mengaku malaikat Jibril telah datang diutus Allah menemuinya buat menyampaikan wahyu itu, dan wahyu-wahyu yang disampaikannya itu sangatlah menggoncangkan masyarakat. Satu benda, satu berita yang sampai pada kita, yang sampai pada musyrikin ketika itu. Yang ni Allah rakamkan seolah-olah Allah cerita pada kita balik. Sebab tu Allah kata afala yatadabbarunal Quran kan? Apakah kamu semua tidak sedang kamu itu tadabbur akan Quran itu? Banyak Allah tanya. Walau kana bihim, Allah kata khasa, banyak ayat-ayat yang tentang tadabbur itu. Jadi kat sini kata, apa yang disampaikan wahyu itu yang menggoncang masyarakat. Satu benda yang baru, dia melarang menyembah berhala. Yang pertama, yang selama ini menjadi dasar agama kaumnya, yang dia harapkan Rasulullah ini, Muhammad ini satu pemimpin yang boleh memegang jawatan kepimpinan untuk pimpin dalam menguruskan berhala. Tapi dia sudah buat satu kelainan. Dia hambakan semua bangkit-bangkit. Dia kata apa? Rasulullah dia kata dia melarang menyembah berhala yang selama ini menjadi dasar agama kaumnya. Yang pertama. Yang kedua, kita ingat dalam surah Naba tu apa? Berita besar tu apa? Yang Nabi kata yang pertama, jangan menyembah berhala pada kaum musyrikin Mekah. Yang kedua, dan dia pun mengatakan bahawa di belakang hari nanti, iaitu setelah kita mati, kita semuanya ini akan hidup kembali dalam alam lain yang bernama alam akhirat. Itu alam akhirat ni kata bukan alam barzakh, alam kalau yaumul akhirah kata. Yaumul akhirah ni kalau kita tengok dalam bahasa Arab, alam akhirat sama ada ianya wa imma al-jannah, adapun dia syurga, wa imma nar, na'udzubillah min dzalik. Dua tempat. Dia panggil alam baqa. Tapi kalau kita kata alam baqa dalam bahasa Melayu dulu, alam kubur, alam barzakh, baru kata alam kubur, alam maut, baru kubur. Alam baqa kata kita al-baqa, yaumul baqa, hari kata yang kita kekal di dalamnya, itu dipanggil akhirat. Akhirat itu tempat yang kita last sekali. Al-yaumul ba'ats kata hari kebangkitan, hari perhitungan, itu barulah hari yang mana kita dihitung sebelum kita pergi ke alam baqa tu. Alam yang kita duduk lepas ni, lepas alam syahadah, kita pindah ke alam ghaib, itu alam kubur, alam barzakh. Itu tak kekal. Kemudian barulah al-yaumul ba'ats, kita dibangkitkan. Yaumul qiyamah, hari pengakhiran. Kemudian barulah kita pindah ke alam baqa, al-yaumul akhirah kan. Ada kata hari akhirat ni hari akhirat dunia, pengakhiran dunia. Ada kata kita punya lepas pada tu kita akan hidup di alam baqa yang kekal. Yang kekal sama ada syurga atau neraka. Itu yang dikatakan, itu yang dibawa oleh Rasulullah, bahawa yang pertama jangan menyembah berhala, itu sembah pada Tuhan yang satu. Kemudian yang kedua, itu adalah kita akan bangkit di alam akhirat. Di sana akan diperhitungkan amalan manusia. Jadi Rasulullah sampaikan pada kaum musyrikin. Yang ketiga, kita dibangkitkan, bukan saja dibangkitkan dengan sahaja, malahan kita akan diperhitungkan amalan. Kemudian dosa yang tidak akan diampuni kalau tidak taubat betul-betul ialah dosa mempersekutukan Allah dengan sembahan-sembahan yang lain. Sebab tu Allah kata istaghfiru 70 marrah, kata dalam walaupun kita istighfar sebanyak 70 kali sehari, fala yaghfirullahu lahum, Allah sekali-kali tidak akan mengampunkan, iaitu orang yang syirik padanya.
Syirik ni banyak lah. Kalau kita belajar dalam tasawuf, ada syirik khafi, syirik jali. Syirik khafi ni macam mana? Kata Allah, kalau tak dapat beri bulan ni, beri bulan apa, duit tak ada, gaji tak masuk, nak makan apa? Tuhan ada duit. Itu boleh jadi syirik khafi ni banyak sangat. Sebab tu kita perlu tajdidkan memperbaharui syahadah kita. Kenapa semayang tu kena syahadah? Sebab kita selalu tergelincir dalam gangguan syaitan, talbis iblis dan kemaksiatan. Tergelincir kenapa? Kerana ada Tuhan lain dalam hati. Kalau tak ada benda tu, maka kita tak boleh nak hidup. Banyak benda lain, bukan duit saja. Kan orang tak ada masalah duit, dia ada masalah lain pula. Tak ada ubat ni, mati dia. Ubat dah sikit, ubat jantung habis. Tak ada ubat ni, habis dia. Tuhan ada ubat tu. Ini dalam tasawuf lah. Tapi saya abang je kan apa yang kita belajar kan. Kadang-kadang itulah yang perlu kita tajdid syahadah kita. Syirik tu banyak, tapi syirik yang dimaksudkan yang tidak diampunkan Allah kecuali dia bertaubat pada Tuhan itu. Dia mengakui bahawa Allah adalah Tuhan yang satu, kemudian dia lepas pada tu dia meminta ampun kepada Tuhan, itu diampunkan Allah. Lalu Allah kata, dosa syirik ni aku tidak sekali akan ampunkannya, tidak sekali aku akan mengampunkannya kecuali dia bertaubat kan? Bertaubat maknanya bertaubat itu bukanlah bertaubat macam dah syirik tapi istighfar tak guna juga, tapi dia minta ampun, dia tak buatlah kesalahan mempersekutukan Tuhan. Bomo orang, semalam kita dengar ceramah Isra Mi'raj, baling tanah kubur sana sini bawa jumpa bomo, itu pun syirik juga kan. Banyak yang jali, yang nyata. Yang khafi ni terlalu banyak dalam hati kita. Dalam tasawuf yang kita belajar, banyak sangat syirik dalam hati. Sebab tu pada tiap-tiap kali kita semayang, kita perlu tajdidkan, memperbaharui keimanan kita dengan syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Berapa kali kita sebut? Dalam rakaat yang kedua, yang keempat kan? Tahiyat awal, yang tahiyat akhir itu, dan semayang-semayang sunat. Sebab tu kalau orang tak semayang, bahaya. Takut-takut dia mati dalam kesyirikan, sama ada syirik khafi ataupun jali kat situ, sebab dia tak memperbaharui syahadah dia. Orang yang semayang selamat lah. Selamat dari segi keimanan dia, selamat dia dalam mengingati Tuhan, selamat dia dalam selawat atas Nabi. Sebab pakej semayang ni lengkap semua. Kita ada selawat, kita minta tu ampun akan dosa kita. Dalam tu dia memuji subhanallah, subhanallah ala bihamdi, subhanallah azim bihamdi. Dalam tu ada selawat, Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Dalam tu ada doa, Rabbi fili warhamni wajburni warfa'ni. Dalam macam-macam, dalam semayang tu semua ada, lengkap package. Lepas tu kalau orang datang masjid ni beza. Dan kalau kita dengar satu, yang ni Ustaz masuk saringan sikit lah, tentang kita punya amal ibadah. Yang ni ada satu cerita anak pada Ibn Umar. Ini tentang kita pergi masjid ni lah sangat besar fadilat. Memang kita dengar satu hadis Nabi yang mana yang diriwayat ini Ibn Umar juga yang meriwayatkan, Abdullah bin Umar. Kemudian ada satu nama cucu Saidina Umar ni zaman sahabat ini, Ibn Umar, Abdullah bin Umar, sahabat Rasulullah, ikuti dengan tabi'in, anak cucu pada Saidina Umar. Cucu pada Saidina Umar dia mengajar orang yang faqih juga. Dia keluarkan satu hadis, kata bagi orang perempuan itu tempat semayangnya lebih afdal adalah di rumahnya. Dia hadis tu ada, dia menyambung-nyambung. Kalau kita tengok dalam matan dia, yang paling afdal adalah di biliknya lah sekali, di rumahnya afdal, kemudian di biliknya afdal, malahan yang lebih afdal lah sekali dikatakan dalam hadis itu. Dalam matan hadis itu Rasulullah kata di bilik tidurnya semayangnya afdal itu. Kemudian yang tu yang disampaikan oleh anak cucu Saidina Umar zaman tabi'in. Kemudian apa yang dilihat oleh Ibnu Umar, kualiti pada zaman sahabat, zaman tabi'in ketika itu, muslimat dia tak berkualiti seperti zaman sahabat. Ukhuwah tak dapat seperti para sahabat. Dia punya akhlak dia punya keimanan dia memanglah kan, sahabat memang tinggi lah. Sahabat ni kelebihan dia, orang perempuan ikut dalam peperangan, mereka jadi medik,
Depa ni yang sedih kalau kita tengok perang Yarmouk yang berlangsung selama 6 hari ke 7 hari. 40,000 lebih tentera Islam lawan dengan 280,000 tentera Rom. Itu yang mana tugas seorang perempuan ketika itu, Saidina Abu Bakar kata, masa tu semua orang Islam berkumpul nak perang Yarmouk ni, sangat besar. Apa tugas orang perempuan? Kata sekuatnya para sahabat, kalau ada, Saidina Abu Bakar pesan, Khalid pesan, kata kalau adanya pejuang para syuhada, kita punya pejuang yang lari pada medan perang, maka halang mereka. Itu tugas orang perempuan. Kalau mereka lari juga, bunuh. Tapi dalam perang tidak ada seorang pun yang lari dari medan perang para sahabat Nabi. Ini dalam perang Yarmouk ini. Tugas orang perempuan ketika tu ikut sekali dalam peperangan. Mana tak hebatnya para sahabat. Sebab tu kalau kita nak jadi muslimat yang bagus, kita kena ikut macam tu. Kemudian sambung cerita tadi, Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, dia tengok pada zaman tabi'in, ketika itu orang perempuan yang tak kualiti seperti para sahabat. Apa dia kata? Dia kata ke anak dia, jangan lupa Rasulullah pernah berpesan, jangan menghalang bagi orang perempuan untuk ke masjid. Itu memang afdal di masjid bilik, tapi itu untuk afdal dalam sembahyang saja. Kita tak menafikan hadis tu kan, tapi syarah dia banyak kan. Orang perempuan buat kat mana? Muslimat, mak-mak, kak-kak kita, kat mana kuatnya kalau tak berkumpul di dalam masjid? Macam mana kenal satu sama lain? Macam mana akrab itu datang? Kalau tak kita buat satu majlis di Baitul Quran ke, di masjid surau Munawarah kita, surau bukit kita, yang mana satu program yang menghimpunkan dalam majlis ilmu ataupun dalam majlis kemasyarakatan kat situ, barulah kuat kan. Ini yang Sayyidina Abdullah bin Umar mengatakan, suruh jangan menghalang bagi perempuan itu, orang perempuan itu untuk datang ke masjid. Satu lagi fadilat dia banyak. Macam tadi, kalau kita semayang, pakej dalam keimanan kita ada, pakej selawat kita, pakej berzikir ada, pakej berdoa ada. Kalau ke masjid, pakej apa yang dapat? Kita boleh beriktikaf, kita boleh berselawat, kita boleh semayang sunat yang banyak. Kalau kat rumah belum tentu semayang sunat qabliyah ba'diyah, silap-silap tak ada langsung kan, semayang fardu sahaja. Pakej bersedekah pada pagi hari, sedekah yang afdal, iaitu sedekah pada sebelum subuh itu kan. Itu yang kita dapat bila kita datang masjid. Orang perempuan pun dapat yang sama juga, selagi mana tidak timbul fitnah itu. Sekarang ni ada tak fitnah yang datang? Fitnah ni yang mengganggu jemaah lelaki nak mengorat jemaah perempuan muslimat, tak ada mengorat langsung, kenem tak setengah tu. Itu kata tak ada masalah untuk datang ke masjid. Ingat pesan ni, saya bukan Ustaz pesan, tapi Abdullah bin Umar pesan. Kat sinilah kita boleh nak eratkan silaturahim kita. Program khatam, ada khatam kat mana? Dengan bunga telurnya orang perempuan. Kat sinilah juga. Kat mana makan-makan? Ambil satu tempat yang dihimpun. Bukan makan saja kan. Jadi ini yang disampaikan oleh Rasulullah. Sikit lagi lah Ustaz nak habiskan dia punya apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu kata. Jadi inilah kata pesan bagi kita mengimarahkan masjid kan. Nak dakwah macam semalam kata kita punya pengarah gaib, nak dakwah orang bukan Islam tak reti, kita doa je lah untuk mereka supaya diterima hidayah. Sehari kalau kita dakwah, ada satu orang Ustaz, ada satu kenalan kawan Ustaz, sahabat lah, dia ambil Suluddin, dia dakwah-dakwah dengan orang yang Kristian, tapi orang dia silap jumpa orang yang dia dakwah tu Cina tu, orang kuat dalam inilah, dalam Kristian. Dia putar-putar belik saya, yang member yang kawan Ustaz ni tak boleh cakap apa dah. Dia hujah tu dah terberhenti macam tu saja. Dia cerita pasal Injil tu, macam-macam versi ada, dia cerita-cerita, dia sedik sana sini. Saya yang kawan ni, dia tak tahu sangat pasal Bible dengan Injil, pasal Bible, bukan Injil lah, Bible. Nah, dia tak tahu sangat nak hujah, patah hujah macam tu je, diam je lah. Sebab tu orang nak hujah ni, kalau nak dakwah ni, kalau lawan dengan orang yang berhujah, yang tak susah sangat. Jadi kita nak hujah, kita nak dakwah ni melalui akhlak kita lah. Kalau kita ada kawan-kawan Cina, kawan-kawan India kan, kita melalui akhlak kita buat baik dengan mereka, macam mana mereka nampak akhlak kita. Okey, kita masih sambung sikit lagi. Ya Rasulullah, bawakan yang pertama itu adalah jangan sembah berhala, yang kedua kita akan dibangkitkan dan
Kita akan dibangkitkan di mana? Di alam akhirat, hari perhitungan. Di sana akan diperhitungkan amalan manusia, dosa yang tidak akan diampuni kalau tidak taubat betul-betul. Ialah dosa mempersekutukan Allah dengan sembahan-sembahan yang lain. Ini pegang pada diri kita. Syirik ni kita belajar dalam tasawuf, ada syirik jali dan khafi. Jauhkan diri kita dari syirik jali dan jauhkan dari diri kita dari syirik yang khafi, yang tersembunyi, yang mengatakan kadang-kadang harta itu lebih dari Tuhan. Itu mereka bertanya-tanya, berbisik-bisik, hilir mundik. Ini dalam bahasa Buya Amta, di balai Darun Nadwah. Yang mana balai Darun Nadwah ni tempat orang-orang pembesar Quraisy ini duduk berhimpun. Balai raya kita lah. Kalau kita balai raya, hari ni ada mesyuarat rukun tetangga lah. Jadi balai raya kan dia kata, tempat mereka biasa berkumpul ataupun di sekitar perlantaran Kaabah. Kalau kita tengok, pernah tak tengok cerita Rasulullah masa, saya ingat masa saya rendah kan, orang mereka buat satu cerita, tapi bila Rasulullah cakap, dia melalui hadis, kemudian dia buat gambar macam orang, bila orang tu cakap dengan Rasulullah, macam orang tu pandang kamera lah. Dulu ada satu cerita kat mana dia buat betul-betul melalui sejarah. Ada mana sirah Nabi, ada Kaabah, kemudian ada balai Darun Nadwah kat situ, tempat yang mereka berkumpul. Dulu saya ingat cerita tu, memang menarik. Memang betul-betul dibuat oleh orang Arab sendiri, dalam bahasa Arab, tapi dia terjemahkan dalam bahasa Melayu kan, dia tertukar pada bahasa orang putih tu kan. Mereka tunjuk macam mana cerita pergerakan Nabi, mula-mula sampai, macam mana suasana Madinah ketika itu, yang tala'al badrun alaina. Ada cerita tu. Dulu saya tengok, saya ingat ni. Dan mereka bertanya-tanya, berbisik kata, ke mana di balai Darun Nadwah, tempat mereka biasa berkumpul ataupun di sekitar pelantaran Kaabah atau di mana saja. Inilah yang jadi berita hangat. Ingat An-Naba ini cerita tentang surah yang kita baca, Amma Yatasaalun, yang hangat itu berita yang disampaikan oleh nama Muhammad Rasulullah. Itu yang dikata 3 benda tadi kata. Soal Al-Quran yang dinamai wahyu, itu yang hangatnya. Soal kiamat, soal kebencian kepada penyembahan berhala, itulah semua yang telah mereka perselisihkan padanya. Yang mana alladzina hum fihi mukhtalifun. Allazi kata yang, hum mereka semua, fihi, fi ni pada hi kembali kepada berita yang besar. Mukhtalifun perkataan asal ada ikhtilafun ataupun khalafa, perselisihan, selisih. Mukhtalifun ini kata yang mereka, ini kalau dalam nahwu kata ada maf'ulun bih kan, ada kata isim menunjukkan bahawa itu adalah orang kan. Jadi kat sini nanti saya rujuk balik kata mukhtalifun, yang kalau kita tengok dalam terjemahannya, itulah kata berita yang mereka semua perselisihkan. Ini kata ganti nama lah, kata ambil mim tambahan dengan waw nun tambahan, ta pun tambahan juga. Perkataan asal ada khalafa, yang selisih. Yang kita terjemahkan kata yang telah mereka perselisihkan padanya. Cerita tentang soal wahyu, soal kiamat, soal kebencian pada penyembahan berhala, 3 tu. Nescaya perselisihan itu tidak akan putus-putus. Allah datang kat cerita ni seolah-olah Allah rakamkan apa yang berlaku ketika itu. Ni Rasulullah cerita pada musyrikin Mekah, suruh sampaikan pada musyrikin Mekah. Nescaya perselisihan itu tidak akan putus-putus. Bertanya di antara satu dengan yang lain tidak akan terhenti, kerana mereka hanya akan memperturutkan pertimbangan sendiri. Masing-masing dia buat satu kesimpulan sendiri. Cerita tu tak habis lah. Macam saya kata, satu orang pengsan, yang muslimat tak tahu, yang muslimin yang duduk sana tak tahu, orang kat situ je tahu. Saya pergi sampai kata kenapa kata orang ni pengsan sebab panas sangat tu, orang ni pengsan sebab sawan kau. Saya pergi masing-masing dia keluar satu benda yang celaru, pemikiran kita celaru, cerita pasal duk tertanya-tanya, dan kita berselisihkan itu. Yang mana kita cerita tentang orang itu, contoh saya tu tak habis. Orang ni kata macam ni, orang ni macam ni, yang ni kod semua kod. Saya pergi sampai pada orang lain, jadi lain pula cerita. Dia tambah-tambah. Orang lelaki dia suka tokok tambah. Kalau orang tu dia accident, dia jatuh patah tangan, dia kata terguling-guling.
Dia cerita jatuh macam tu je, tapi bila sampai ke orang lelaki-lelaki, dia cerita ke orang rumah dia, dengar cerita sampai tergolek. Masuk longkang. Orang tu jatuh motor tak masuk longkang pun, jatuh sikit kan, ada pasir terjatuh sikit, sampai ke orang lelaki kata dengar cerita dia tergolek masuk longkang, patah tangan. Rupanya taklah sampai masuk longkang lagi kan. Itu cerita yang depa perselisihkan tanpa dan menurut pertimbangan sendiri sahaja. Kita macam itulah. Satu benda yang kita tak tahu, kadang-kadang kita ikut pertimbangan kita sahaja. Fikir kita punya fikiran sahaja kan. Macam-macam lah masuk. Okey, jadi sampai sini sajalah kita punya tadabbur pada ayat yang ketiga. Ayat yang keempat yang kita masuk, jangan kata. Kalla kata. Saya'lamun. Allah kata kat depa, jangan kata. Kelak mereka akan tahu. Thumma, kemudian itu, thumma kalla, kemudian itu. Jangan kata. Thumma kalla saya'lamun. Akan ya'lamun. Mereka semua ketahuan, akan mengetahuinya. Itu. Jadi itu kita akan masuk dalam ayat ke-5, 4 dan 5 ni. Ini pendek ya. Lepas tu kita akan masuk tentang alangkah hebatnya penciptaan Allah. Alam naj'alil arda mihada. Bukankah telah kami jadikan bumi itu terbentang. Wal jibala autada. Ayat ke-6 sampai ke-16 cerita tentang kebesaran Tuhan saja. Ini yang Nabi nak sampaikan kepada musyrikin Mekah. Lepas tu kalau yang ayat ni dia sesuai dengan kita. Kalau nak tengok macam mana kejadian yang Tuhan jadikan, dia berbeza. Pergilah berjalan, berlancong. Pergi ke Ireland, pergi ke Norway, nampak aurora Norway kan. Ada yang pergi ke sana pula, malam dia lama, malam siang sama saja. Itu nak melihat kebesaran yang Tuhan jadikan. Itu. Pergi jalan ni bukan apa. Kalau kita tengok negara kita sama, pergi Perlis, Kedah sama je, iklim dia yang sama kan. Pergi Tanah Arab pun kita dapat rasa sikit beza sikit. Pergi tempat yang sejuk lain pula, pokoknya lain, tumbuhannya lain. Ini semua Allah cerita dalam ayat yang kita akan belajar akan datang nanti. Kita habiskan sampai ayat 5 ni insya-Allah. Dan insya-Allah kita sambung pada hari yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم اجعلنا متكلمين بلغة العربية فصحى ومتبحرا في علومها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. آمين رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.